Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam saya ucapkan kepada penonton-penonton setia My Halal. Bersua kembali bersama saya Irfan Syamina Sution pada malam ini seperti biasa untuk kita berkongsi, berdiskusi dan tambahkan ilmu pengetahuan berkenaan dengan isu-isu hal semasa yang mungkin bermain di fikiran anda. Tapi sebelum itu, eloklah kiranya kalau kita kenal dengan program My Halal ini yang merupakan program terbitan JAKIM dan telah mendapat kerjasama dengan RTM. Terima kasih kerana sentiasa mendukung hasrat kami untuk menjadikan My Halal sebagai pentas ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak anda terfikir tentang kaedah penyembelihan haiwan yang anda makan setiap hari? Contohnya seperti ayam mahupun daging lembu. Yelah, kalau mungkin seekor ayam tu kita tahu, kita perlu gunakan pisau yang tajam, kita pegang seekor-seekor dan kita putuskan urat halkum dan urat marihnya dengan niat kerana Allah Ta'ala. Tetapi, kalau kiranya untuk berat yang lebih banyak setiap hari, contohnya 100,000, bagaimana kaedah yang kita gunakan pada hari ini? Dengan topik kita pada malam ini, iaitu teknologi sembilan halal, dan pastinya kita bawakan dua orang tamu yang cukup hebat, cukup luas pengalaman mereka. Kita bersama dengan Azrin untuk mulakan diskusinya. Silakan Azrin. Baik, terima kasih Irfan untuk pembukaan pada malam ni. Petah berkata-kata bijak dalam melontarkan setiap apa yang diungkapkan daripada lisan. Subhanallah, kita kembali untuk bersama di dalam My Halal. Betul kata Irfan sebentar tadi. Kalau dulu ialah kita bayangkan sembelihan itu haiwan yang ingin disembelih, maka cara lama, tradisional kan, bukan cara tradisional, cara yang lama ialah menggunakan parang yang tajam kan, memutuskan dua urat seperti mana yang disebutkan Irfan sebentar tadi. Tapi bila mana dunia semakin hebat, berkembang dengan teknologi yang semakin pesat, memanglah apa saja kaedah kita dengan teknologi maka takkan dapat dipisahkan. Kalau kita tinggalkan, maka kita akan ketinggalan. Jadi cuba kita gabungkan pada malam ini teknologi sembelihan halal. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan sebelum saya kenalkan siapa yang akan menjawab, siapa yang menghuraikan, siapa yang akan merungkaikan permasalahan kita pada malam ini, kita lihat dahulu kapsul animasi halal. Jom. Apa tu? Krim muka. Guna 7 hari je dah putih tau. Beli mana? Online. Ada sijil KKM? Tak ada. Ada sijil halal? Tak ada. Pakai ni ha. Sijil KKM ada, sijil halal pun ada. Nak ke kulit tu rosak? Mestilah tak nak. Dah tu, nak tepek lagi ke benda alah tu atas muka? Tak nak lah. Baik, itu dia tadi info tambahan untuk anda, kapsul animasi halal. Okey, baik. Seperti mana saya sebutkan sebentar tadi, kita nak berkenalan dahulu bersama dengan dua panel yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Yang pertama, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Awis Kurni Sazili selaku pengarah Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia UPM bersama dengan kita selaku panel yang pertama. Dan panel kita yang kedua, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalis Muhammad Aruf, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM bersama dengan kita dua panel pada malam ni di studio untuk menjawab persoalan di My Halal. Assalamualaikum dan selamat datang kepada kedua-dua panel kita Irfan. Malam ni kita semua lelaki. Semua lelaki. Biasanya. Tapi yang menariknya semua dari utara juga. Semua dari utara. Saya dapat baca tadi, saya Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Itu yang menarik. Malam ni memang kita masuk sikit-sikit bahasa-bahasa utara. Tak apa, untuk santai-santai pada malam ini. Betul. Baik. Okey. Untuk permulaan ini, mungkin kita nak bawakan perbincangan kita ni memang menjurus kepada teknologi sembelihan halal yang cuba kita bawakan pada malam ini. Dimulakan pada malam ini, kita nak tanya dulu secara ringkas berkenaan dengan fungsi dan perkembangan terkini berkenaan dengan Institut Penyelidikan Produk Halal Universiti Putra Malaysia. Sedikit dari Doktor, silakan. Alhamdulillah. Institut Penyelidikan Produk Halal atau nama singkatannya IPPH dalam Melayu lah. Kalau dalam bahasa Inggeris HPRI, Halal Products Research Institute. Dah pun berusia 16 tahun sejak ditubuhkan. Jadi kami masih lagi menjunjung kesucian halal dalam melalui aktiviti penyelidikan. Itu yang aktiviti yang paling utamalah. Penyelidikan, perkhidmatan. Kita ada buat konsultansi, perundingan
dan juga termasuk dengan perkhidmatan makmal. Untuk kita membantu pihak industri nak mengenal pasti sama ada produk halal di luar sana betul-betul halal ataupun ada sumber-sumber yang meragukan. Jadi cuma sekarang ni fungsi IPPH ada sedikit perubahan, ada transformasi, iaitu kita dah lebih rapat lagi dengan industri dan masyarakat. Jadi banyak jaringan-jaringan yang kita dah wujudkan dan kita mantapkan lah. Jadi alhamdulillah, termasuk dengan contohnya rancangan pada malam ni My Halal. Di sini saya rasa amat bersyukurlah sebab kita dapat dapat kita kongsikan apa kita punya dapatan daripada penyelidikan, daripada bukan saja dalam classroom ataupun dalam konteks akademik, tapi dengan masyarakat tu yang lebih penting, supaya masyarakat juga boleh memainkan peranan untuk nak sebarkan pengetahuan kepada yang dalam konteks yang lebih meluas lagi, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sebenarnya banyak ni pengalaman pada Prof pada malam ni yang mungkin kita boleh cungkil sedikit demi sedikit kan. Kita nak ceritakan kepada penonton-penonton khususnya berkenaan dengan teknologi lah, sembelihan halal yang cuba kita bawakan pada malam ini. Dan Al-Fadhil Ustaz Khalis kan. Yalah, bila mana sebut tentang sembelihan ni memang ramai orang yang tahu, dia kata sembelih ni putuskan 2 urat maka selesai. Tapi bila kita tengok juga dalam firman Allah, maka sebenarnya saya ambil beberapa part lah dalam firman Allah tersebut yang mana disebutkan tak boleh sebenarnya makan haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Jadi kita pun mula terfikir balik, sebenarnya sembelihan yang betul-betul ni macam mana sebenarnya? Jadi mungkin kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz Khalis, apa yang dimaksudkan dengan sembelihan dan yang sebenarnya dalam Islam itu bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan apa khabar sahabat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kembali kepada betul. Baik. Kita menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan makanan yang baik. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi ini dan jangan ikuti jejak langkah syaitan. Dan haiwan yang halal hanya menjadi halal setelah melalui proses sembelihan yang syar'i, sembelihan yang halal. Dalam surah Al-Maidah ayat 3, boleh sidang penonton semak surah Al-Maidah ayat ketiga, yang mana Allah Ta'ala mengharamkan ke atas kita umat Islam daripada memakan bangkai, juga memakan darah yang mengalir, memakan daging babi, memakan sembelihan yang tidak disembelih atas nama Allah. Jadi mengelak daripada memakan bangkai itu, maka kita disyariatkan untuk menyembelih. Dan saya nak fokuskan bahawa sembelih dari sudut bahasa dalam ayat surah Al-Maidah ayat 3 juga menyebut, tolong semak ya, illa ma zakkaitum, kecuali yang kamu sempat sembelih. Jadi makna az-zakah tu dalam bahasa Arab pada sudut bahasanya ialah memproses menjadi ia baik dimakan. Itu dari sudut bahasa. Dan juga menghilangkan sifat-sifat kehaiwanan melalui perbuatan az-zakah itu sendiri. Okey, kita masuk dari sudut istilah. Istilah sembelih itu ialah menghilangkan nyawa haiwan dengan cara memutuskan ataupun memotong saluran halqum pernafasan, saluran makanan, esophagus, dan 2 urat darah yang berada di tepi kiri kanan di antara dagu dan ke pangkal leher. Putuskan sempurna dan dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan alatan yang dibenarkan. Nanti kita akan hurailah dari sudut kritikalnya. Maknanya Ustaz bagi pada kita dua-dua tadi, daripada sudut bahasa dan juga istilah. Dan daripada situ kita dapat gambaran awal dah berkenaan dengan apa itu sembelihan sebenarnya. Ya, Irfan, silakan. Baik, sebenarnya saya nak tanya Ustaz Khalis berkaitan dengan tadilah kita perlu sembelih haiwan itu sehingga berlaku kematian. Dan bercakap pasal kematian itu Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan dari segi tanda-tanda kematian untuk seseekor haiwan tersebut. Bagaimana? Wow. Ini soalan lain macam soalan tragis. Okey, sebelum kita nak faham kedudukan kematian tu,
kita faham dulu apa itu peringkat kehidupan yang memasuki fasa kematian. Okey, pertama sekali dalam istilah fiqh, kitab fiqh disebut hayat al-mustamirrah. Iaitu hayat yang maknanya hayat yang berterusan. Macam kita yang boleh bercakap, boleh sembang, boleh minum, yang akan berlalu sehingga ajal. Gitu. Yang kedua, peringkat yang rendah sikit, hayat al-mustaqirrah. Al-hayatul mustaqirrah. Ini hayat paling minima agar sembelihan itu dibenarkan. Faham. Tanda-tandanya contoh seperti haiwan lembu yang aksiden. Dan padanya ada tanda mustaqirrah, iaitu haiwan itu masih kuat. Faham. Dan atas ilmu bahawa haiwan ini boleh hidup sehari atau 2 hari. Maka apabila disembelih, ia mati dengan sembelihan. Okey, kita nak masuk dah ni. Dan fasa yang seterusnya disebut harakat mazbuhah. Saya jadi penasaran. Dah nak masuk dah ni. Nak masuk ni. Harakat mazbuhah. Mustaqirah tadi dengan masih ada kekuatan, masih ada pergerakan yang atas pilihan haiwan. Faham. Kalau dia takut, dia boleh bangkit berlari. Tapi peringkat ni dia jadi harakat mazbuhah. Yang mana tidak ada lagi ciri-ciri mustaqirah. Tidak ada lagi ciri-ciri pergerakan disebut ikhtiyariyah, pilihan dia. Faham. Maksudnya tidak ada lagi kaki gerak, dia nak bergerak ke, dia nak bangun ke. Dia berhenti semuanya, Ustaz. Dia dalam bila kata, ni nak mati dah ni, maka lepas itu dia akan mati. Jadi pada ketika itu, kalau walaupun kita sembelih, maka pada ketika itu tidak lagi sembelihan itu menjadi halal. Faham. Sebab dah jadi fasa mazbuhah. Pak kata orang kalau minta maaf kalau salah saya sebutlah, kalau istilah manusia tu mungkin ketika tu dia dah nazak sebenarnya. Dah nazak. Kita nak mati ni, mati. Waktu tu kalau dah sembelih memang dah tak boleh. Dah tak boleh sebab kita dah menjadi tak ada kepastian sama ada dia mati disebabkan sembelih ataupun memang dah nak mati sebab benda lain pula. Okey. Setelah sembelih, kita sembelih pada hayat mustaqirah kan, itu halal kita sembelih. Apabila darah mencut, memancut sampai satu tahap, haiwan tu mengeruh. Faham? Mengeruh tak mengeruh? Mengeruh. Saya biasa dengar tu, Ustaz. Dia las satu. Perhatikan, kaki kanan belakang akan menggeletik. Menggedik. Menggedik. Dan kaki depan kanan, kaki depan, dua-dua kaki depan akan melurus. Okey, kemudian dia akan jadi slow down. Itu akhir kematian. Untuk kepastian, biasanya orang kampung yang berdasarkan pengalaman, dia akan tekan mata. Faham. Bila lagi tidak ada kedip. Kalau nak bukan kejik-kejik mas, kedip. Bila tidak ada lagi respon, itu sebagai tanda kematian. Baik. Maka habis. Mati. Secara pemerhatian terhadap tanda-tanda. Jika ada lagi yang bergerak lagi, itu adalah otot. Kadang otot ni pelik. Kita dah kerat bubuh dalam pinggan pun duk nampak daging tu masih hidup berdenyut lagi. Itu hanyalah otot dah. Mungkin doktor akan boleh. Baik. Maka kita dapatkan situ secara detail Ustaz cerita dengan tangan-tangan sekali. Ustaz cerita tadi memang betul-betul kita dapat tadi berkenaan dengan tanda-tanda kematian seekor haiwan yang sudah pun disembelih. Baik. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini, Ifan dan semua penonton juga panel-panel kita. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton My Halal untuk seterusnya selepas ini. Berehat seketika. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa ada haiwan yang lambat mati setelah disembelih? Dan soalan saya yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan penyembelihan? Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah isu dan cabaran semasa berkaitan ihsan dalam penyembelihan halal yang perlu diselesaikan di peringkat global?
Baik, itu dia tadi soalan ataupun apa yang diajukan oleh sahabat kita ya. Masyarakat di luar sana juga cakna berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini untuk teknologi sembelihan halal. Jadi mungkin kita nak terus pergi kepada soalan itu, kita ajukan kepada Prof ya. Silakan. Berkenaan dengan kenapa ada haiwan yang lambat mati katanya bila mana disembelih. Okey. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan isu dan cabaran semasa berkaitan ihsan dalam penyembelihan halal yang perlu diselesaikan peringkat global katanya. Dari doktor, silakan. Terima kasih. Saya pergi pada yang pertama tentang mengapa ada haiwan yang lambat mati kan. Dia gini, senang aja, kita balik pada rukun. Rukun ataupun syarat sah sembelihan. Dia ada penyembelih, haiwan tu sendiri. Yang ketiga dia ada alat yang digunakan. Keempat, proses ataupun teknologi ke begitulah. Okay, kita pergi pada yang pertama. Kalau kita tengok haiwan, ada haiwan yang contoh dia saya bagi macam ayam hutan, ayam kampung, agresif. Atau lembu yang agresif di bawah diternak di bawah tanaman sawit kan. Biasanya dia akan ambil masa lebih lama untuk dia mati. Dia akan mati tapi lebih lama sebab dia punya tahap fisiologi dia yang berbezalah. Itu. Tapi dalam konteks haiwan juga ada juga haiwan yang normal ni kan. Tapi bila melibatkan penyembelih yang orang kata tak mahir kan, campur pula dengan pisau yang dalam keadaan tidak baik kan, sumbing ataupun tak tajam lah, terutamanya tak tajam, tumpul. Kita rasa tajam, tapi lembu yang disembelih ataupun contohnya ternakan disembelih tu tak tajam. Dia tak boleh nak cakap dengan kita kata tak tajam kan. So bila tak tajam, penyembelih akan memaksa juga untuk memotong leher dia. Okey. Dan begitulah yang seterusnya proses. Jadi proses itu berlaku tak sempurna. Bila proses tak sempurna, leher tu terpotong. Kita nampak pendarahan tu berlaku. Ada darah tu keluar. Tapi darah yang keluar tu tak seperti yang sepatutnya. Kan? Patutnya kalau darah yang keluar ni dia memancut laju. Kan? Laju lebih banyak darah tu keluar, lebih cepatlah dia mati. Kan? Sebab lebih orang kata lebih cepat pemutusan bekalan oksigen dan yang dalam darah tu yang darah nak bawa ke otak. Jadi darah dah tak sempat bawa ke otak, haiwan tu matilah lebih cepat. Tapi kalau pisau tumpul, pemotongan tak sempurna, jadi kan salur darah yang kita potong tu dia tak potong dengan sempurna. Jadi dia akan cuba untuk dia panggil apa ni, healing, macam self healing, untuk nak repair. Darah tu, salur darah akan cuba untuk repair diri dia sendiri. Sebab otak masih berfungsi. Otak akan bagi maklumat, dia kata, jangan buka, dia kata, cuba tutup. Jadi dinding salur darah tu akan menebal, lama kelamaan dia akan tutup semula. Bila dia tutup, darah yang keluar tadi tu pun berhenti. Jadi balik pada penyembelih. Bila penyembelihan yang tak berpengalaman, yang tak mahir, dia akan kata, darah dah keluar tadi, dia ingatkan dah habis. Rupanya darah tak keluar habis. Kenapa ternakan tu belum mati? Dah tentu ternakan tu akan mati. Sebab salur darah tutup, darah tu dia reverse, dia patah balik. Sedangkan jantung masih berdenyut, mengepam. Bila jantung mengepam, darah yang patah balik tu, dia masih boleh dibekalkan ke otak. Ada saluran lain yang mungkin saya akan cerita yang lebih kepada anatomi lah. Dia namanya vertebral artery. Dia macam laluan highway tak boleh jam, dia patah balik, dia ikut jalan dalam. Dalam alternatif. Sebab inilah orang kata uniknya ciptaan Allah kan. Nak pastikan sel-sel otak, sel-sel dalam badan haiwan tu boleh survive, boleh hidup sedaya upaya. Jadi kalau tadi penyembelihan tu berlaku sempurna, pisau yang tajam, penyembelih yang mahir, haiwan pun sihat, macam Ustaz sebut, hayat mustaqirah kan, paling-paling minimum kan. Jadi darah akan keluar. Jadi proses kematian tu akan berlaku dengan yang sepatutnya, sempurna. Tidak menyeksa. Betul. Sebab lagi lewat dia mati, selagi tu otak dia boleh ada dia punya dia boleh ada sensation. Rasa sakit dalam tu, rasa sakit. Boleh merasa sakit. Otak akan cakap sakit. Kalau kata 5 minit nak mati, 5 kali 60 apa? 300 saat Ustaz. 300 saat lah dia akan dia rasa sakit. Sehingga dia nak mati tu. Itu yang ihsan tu perlu kita jagalah.
Right? Berarti kalau lewat mati, ihsan dah terabai. Itu belum kira yang terlepas lagi. Yang terlepas lagi. Banyak kes yang macam tu. Ada penyembelihan kurban di taman kediaman saya sendiri. 5 tahun lepas ada kes. Lepas dia sembelih lembu tu dia bangun. Jadi darah tu keluar tapi menitik-nitik. Dia tak keluar dengan laju kan, dia menitik. Jadi kalau menitik ni mungkin 24 jam, 48 jam pun belum mati. Belum tumbang kan. Dia akan boleh cuba untuk bertahan. Wah, kalau daripada sudut global macam mana? Okey, ihsan dalam sudut global ni sering kalilah kita pun ustaz pun pernah dengar kan, tanggapan, perception oleh terutamanya the westerner lah, negara barat. Kan? Yang dia kita terpalit dengan persepsi yang persepsi yang cukup negatif. Ya, sebab kita tak boleh nafikan cara kita kendalikan haiwan tu pun memang terutamanya kalau dalam yang bukan yang komersial ni nampak kejam, zalim kan? Zalim. Jadi ihsan tu dah tak ada. Bila ihsan tak ada, kita tak nampak dan kita tak tahu sebab haiwan tak bercakap dengan kita tak ada interaksi. Yang kita nampak pun kemungkinan pada daging tu sendiri. Daging, kualiti kaka dia, lebam sana sini, tulang patah, ada yang tak sempat nak melapah pun, ada yang tak sempat sembelih pun. Sebab pengendalian yang tak berapa baik kan, yang kejam ni, ada yang mati. Jadi ada satu pembaziran pula. Allah. Kan? Jadi tanggapan yang negatif lah. Sebab tu ada satu kajian tak silap saya di Dubai 8 tahun lepas dia buat study, 2 kelompok study, kelompok yang non muslim ni hampir 80% percaya bahawa dia kata keganasan Islam ni ataupun yang Islamofobia ni, dia kata berkait rapat dengan pemakanan daging halal. Kenapa? Sebab daging halal, dia kata bila siapa makan daging halal berarti dia berkompromi dengan kekejaman kepada ke atas haiwan. Kompromi ke atas ihsan tu. Itu persepsi yang kita perlu ubah lah. Nak ubah tu kita tak boleh lah semata-mata berdasarkan hadis, Quran, ijma', qiyas kan. Kita zaman sekarang ni kena disokong oleh evidence lah. Testimoni. Terutamanya melalui sains dan teknologi, kajian. Itu pada pandangan saya. Faham? Baik. Itu dia untuk dua soalan, dua jawapan untuk dua soalan yang sahabat kita tanyakan sebentar tadi. Dan kita nak balik, Irfan, kepada Ustaz Khalis. Macam banyak tadi disebut perkataan ihsan terhadap binatang, ihsan. Mungkin ada penonton di luar sana kata, siapa pula ihsan ni? Siapa ihsan ni? Adakah yang menyembelih itu namanya ihsan? Ataupun siapa ihsan ni? Jadi mungkin kita nak tanya dulu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan ihsan di dalam sembelihan, dan juga kita nak kaitkan dengan ada masyarakat yang menyebutkan bila mana kita stunning. Ya. Binatang itu sebelum disembelih stunning bagi pening dulu, dia kata ini tak ada ihsan ni, dia kata ni. Jadi bagaimana nak menepis tanggapan ini dan juga ihsan di dalam sembelihan itu bagaimana sebenarnya? Silakan. Okey, terima kasih. Soalan yang sangat-sangat penting di dalam pengurusan halal sembelihan ni. Ingat, sembelihan ni merupakan konsep sembelihan dalam Islam ni merupakan satu konsep ta'abbudi. Faham? Maksudnya kita patuh kepada perintah Allah untuk melaksanakan penyembelihan. Dan ia menjadi wajib untuk haiwan yang kita sembelih itu menjadi halal. Dan pelaksanaannya dengan penuh keihsanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Allah menetapkan agar berlaku ihsan dalam semua perkara yang kita buat. Fa idza qataltum di akhirnya fa idza zabahtum fa ahsinul zibha, apabila kamu menyembelih hendaklah berihsan di dalam sembelihan kamu. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah sentiasa menyelenggara ketajaman mata pisau. Ini saya dari segi pemahaman, dari segi nahunya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, bukannya ketika nak sembelih baru nak sah pisau. Maknanya sebelum masuk ke dewan sembelihan tu, dengan jumlah pisau yang mencukupi, dengan pisau yang dari sudut pisau tu memang sesuai untuk sembelih, bukan pisau dapur, pisau yang memang untuk sembelih. Untuk pisau, Ustaz. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu,
memberi ketenangan, menyediakan keselesaan kepada sembelihan kamu. Sebab tu, sebelum sembelih lagi, haiwan ditenangkan 24 jam. 24 jam. Ketika dia waktu yang patut rehat, kita rehatkan. Sebab tu, hukum makruh menyembelih haiwan pada waktu malam kerana haiwan tu waktu tidurnya waktu malam. Dia, betul. Jadi kalau boleh tunggu siang sebab untuk ketenangan dan keselesaannya dalam penyembelihan. Ustaz, saya tambah sikit. Yang ada orang kata, masyarakat di luar sana kata, saya biasa dengar, dia kata tak boleh menyembelih contoh seekor lembu ni di hadapan lembu yang belum disembelih. Betul ke Ustaz? Ya, itu juga merupakan satu pesanan Rasulullah dalam hal ini, sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Kerana haiwan pun ada perasaan. Apabila melihat rakannya ataupun ibu melihat anaknya ataupun anak melihat ibunya, betul, disembelih. Dan ini merupakan satu tension, stres kepada haiwan tersebut. Saya boleh mencelah? Boleh, silakan. Tentang haiwan melihat haiwan lain disembelih, kan? Yang ni UPM, IPPH UPM, kita dah buat kajian. Memang terbukti. Kita blindfold, kita tutup mata haiwan tu, ni ternakan kambing lah. Bila tutup mata, dia lebih tenang. Tapi bila kita biarkan dia nampak proses penyembelihan, kawan-kawan yang dia kena sembelih, dia ketegasan tu ada. Jadi kita bawa sampel darah, kita analyse kat makmal, hormon-hormon yang berkaitan stres semua akan melonjak lah, tinggi lah. Jadi kan, yang saya nampak ni situasi yang gini, contoh dia macam penyembelihan yang tradisional lah. Ataupun even komersial pun sama juga. Dikumpulkan. Dia kumpul. Lembu, kalau kata selalu saya bagi contoh, kalau ada 50 ekor lembu yang paling last tu, giliran yang last tu, lembu tu yang paling stres. Yang paling orang kata takut, stres. Satu sebab tunggu lama. Tunggu lama. Kalau boleh lari, dia lari lah. And then, satu lagi, dah lah dia tunggu lama. Dia kena menyaksikan nombor 1 sampai 49. Allah. Pengalaman. Yang keduanya, pisau pula. Kalau macam yang saranan yang Ustaz bagi tadi kan. Kalau pisau ada beberapa set, semua tajam, keadaan yang baik, Alhamdulillah. Tapi kebiasaannya tak macam tu. Satu je dah. Satu ataupun mungkin 3. Yang last tu confirm kena pisau yang paling tumpul. Dah lah lama menunggu. Stres. Pisau pula yang paling tumpul. Dia mentally stres, sakit pun dia yang paling sakit. Ini keadaan yang kita kena ubah lah. Kan? Nak ubah tu saya dah sebut tadi bukan senang, kena dapat sokongan semualah kan, sebab dia dah terbawa daripada dulunya style, dah terbiasa dengan benda tersebut kan. Jadi bila mana nak ubah tu, dia ada pelbagai alasan. Dia kata alah tak ada apalah, dia kata itu semua mitos, dia kata padahal kita dah buat kajian daripada sudut saintifiknya, memang dia punya membuat-buat bila mana dia rasa macam itu kan. Baik, okey, Irfan, kita ada lagi soalan nak diajukan kepada panel kita, juga nak teruskan lagi berkenaan dengan teknologi dan sembelihan ini. Tapi kita nak beri ruang dahulu untuk berehat seketika. Jangan ke mana-mana, berehat seketika. Selepas ini kembali semula. Bertemu kembali bersama kami dalam My Halal. Pada malam ini kita dalam diskusi tentang tajuk teknologi sembelihan halal. Tetapi sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita, eloklah kiranya kalau kita berehat minda kita untuk kita saksikan segmen Semak Sebelum Sebar dengan tajuknya Status Halal Produk Biskov. Jom kita saksikan terlebih dahulu. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anda bersama saya Jazidah Zulkifli dalam segmen Semak Sebelum Sebar. Dan untuk hari ini saya mengajak anda untuk duduk seketika dan menjelaskan isu status halal produk biskut jenama Lotus Biskov. Siapa yang tak suka biskut kan? Sedap dinikmati terutamanya pada waktu petang. Dan sebelum itu, JAKIM pernah menerima pertanyaan berkaitan isu status halal produk biskut jenama Lotus Biskov, ekoran tersebarnya CJ pengesahan halal dari Halal Food Council of Europe HFCE dan dijual secara dalam talian. Dan berdasarkan semakan pihak kami, produk keluaran syarikat Lotus Bakeries NV yang beralamat di Belgium merupakan pemegang CJ pengesahan halal dan Halal Food Council of Europe HFCE, dan ia merupakan badan persijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM di negara Belgium.
Dan antara produk yang telah pun dipersijilkan halal oleh Badan Persijilan Halal berkenaan dan sering mendapat pertanyaan para pengguna ialah Lotus Biscoff The Original Caramelized Biscuit, Lotus Biscoff Spread Smooth, Lotus Biscoff Spread Crunchy, Lotus Biscoff Crumble, Lotus Biscoff Topping. Dan untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai produk-produk yang telah pun dipersijilkan halal oleh HFCE, pengguna boleh email ke halal@hfce.eu atau ke laman www.hfce.eu. Manakala untuk mengetahui badan-badan persijilan halal luar negara yang telah pun diiktiraf oleh JAKIM, layari portal rasmi Halal Malaysia di www.halal.gov.my dan muat turun aplikasi telefon pintar Verify Halal. #Semak sebelum sebar, #Saring sebelum sharing dan #Yakini Halal Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi. Selalu kita ingatkan kepada masyarakat dan juga penonton-penonton kita supaya berhati-hati sebelum menyebarkan sesuatu perkara ataupun isu supaya tidak menjadikan ianya satu perkara yang tular dalam keadaan tidak baik. Tularkan yang baik tak apa. Tetapi bila mana tular dalam keadaan penuh dengan fitnah dan juga mengundang kepada permasalahan yang cukup besar, maka itu kita nak berhati-hati khususnya dalam produk ataupun isu berkenaan dengan halal di Malaysia ini. Baik. Kembali pada perbincangan. Irfan, silakan. Baik, soalan saya akan ditujukan kepada Dr. Awis sendiri. Dr. Awis. Berkenaan dengan sains lah. Ya. Di mana kita pernah dengar dengan terma thoracic sticking. Kalau pun kita panggil orang biasa kata macam cucuk jantung lah selepas sembelih Tikam tu kan. jantung. Tikam jantung. Tapi kita nak faham dari konteks sains yang bagaimana dan apakah sebenarnya hikmah melakukan thoracic sticking ni. Silakan doktor. Okey. Untuk menjelaskan tentang thoracic sticking ni, sebenarnya hampir betul bila dia kata tikaman tu pada jantung. Tapi bukanlah tikaman tu, pisau tu dicucuk pada bahagian jantung, betul-betul tidak. Dia sebenarnya pisau ni dicucuk pada bahagian ada satu saluran darah. Dia macam junction bentuk Y ni. Dia namakan brachiocephalic trunk. Istilahnya saya tak boleh nak elak sebut. Cuba sebut kan? Cuba sebut. Sekali lah. Brachiocephalic trunk. Trunk tu macam trunk. Boleh sebut. Jadi kan dia terutamanya pada lembu. Okey. Thoracic sticking orang tak buat pada ayam. Faham. Tak ada, pada lembu. Lembu ni dia ada satu struktur dia namakan vertebral artery. Jadi biasanya bila penyembelihan macam selalu kita buat tu, yang potongan rentas kan, potong leher. Kalau kata pemotongan tu tidak dipotong pada bahagian di antara, dia ada tulang belakang tau. Cervical vertebra ni, tulang ni. Kalau yang terbaiknya antara C1, C2, cervical vertebra 1 dan 2, kajian ni di UK hanya menyebabkan 1% saja salur darah akan tersumbat. Tapi kalau penyembelih tadi tak mahir, dia akan sembelih sedikit pada bahagian bawah. Bila bawah saja, sebaik saja dipotong salur darah tu. Salur darah tu macam saya dah sebutkan tadi, ceritakan tadi, dia akan cuba untuk repair. Kan? Jadi salur darah ni dia ada dinding. Dinding salur darah tu dia akan tebal. Dia panggil ballooning, carotid artery ballooning, macam balloon lah. Dia tebal, jadi lama-lama salur tu sumbat. Bila sumbat, salur, jadi darah akan patah balik. Patah balik, jantung masih berdenyut kan? Betul. Bila jantung berdenyut mengepam, selagi tu darah akan lalu saluran yang tadi bypass tadi. Vertebral artery, laluan automatik pergi ke otak. Jadi atas disebabkan berdasarkan ihsan, sebab nak cepatkan kematian tu, sebab tu thoracic sticking tu dijalankan. Maknanya selepas dia sembelih, ada dia punya time period dia, tak silap saya 30 saat, dia akan cucuk pada brachiocephalic trunk supaya junction tu rosak. Dia disrupted, dia rosak. Bila rosak, semua darah yang nak patah balik tadi tak dapat dah. Semua keluar. Jadi dalam masa yang lebih singkat, oksigen tak dapat dibekalkan ke otak lah. Faham? Cepatlah mati. Itulah thoracic sticking. Itulah fungsinya, cepatkan proses. Baik. Saya nak tambah soalan untuk Fadil Ustaz Khalis kan. Dia macam kita faham thoracic sticking tadi adalah untuk mempercepatkan proses mati. Kalau kita ikut logiknya, biar je lah lepas sembelih tu dia mengelupur, dia mati dalam keadaan seperti biasa. Tapi apa hikmahnya nak kena buat juga thoracic sticking tersebut daripada sudut pandang Islam sendiri Ustaz? Bagaimana? Silakan. Okey, terima kasih. Teringat sebelum saya nak masuk tajuk tu, sebab tu para ulama menyatakan bahawa sembelihan lembu, kan, sembelihan lembu utama untuk sembelihan lembu di bahagian atas. Di bawah biji halqum di bahagian atas. Manakala unta
di bahagian pangkal leher. Kat situ terbaik. Pendarahan pun akan jadi baiklah, lancar. Baik. Thoracic sticking ini pada tahun 2005 ada isu di sebelah New Zealand, Australia. Sehingga kerajaan Malaysia menarik balik kelulusan import daging. Faham. Sebab pelaksanaan thoracic sticking ini tidak selaras dengan kehendak syariah pada ketika itu. Dan setelah membuat beberapa kajian melalui kajian penyelidikan syariah dan muzakarah fatwa kemasaan pada tahun 2005 telah memutuskan bahawa thoracic sticking ini hanya dibenarkan setelah sembelihan halal berlaku sepenuhnya, iaitu sempurna pemotongan saluran pernafasan, saluran halqum dan juga 2 urat darah. Dan bila dibenarkan, tempoh pelaksanaan tu sama setelah sempurna pendarahan ataupun paling minima 30 saat. 30 saat. 30 saat. Dengan 30 saat selepas disembelih. Ya, selepas disembelih. Sebab dalam kajian-kajian sains pun menunjukkan bahawa 3 saat pertama bila putusnya oksigen ke otak tu, haiwan dah macam tidur lena dah. Dia jadi macam hilang ingatan dah. Faham. Setelah dengan penyembelihan yang doktor sebut C tadi, C1, C2. Tulang Kalau sembelih betul kak tu, pendarahan akan sempurna. Kan? Okey, jadi pelaksanaan thoracic ini setelah sembelihan yang begitu bagus tadi dibuat 30 saat setelah sembelihan yang sempurna dan dikawal sedia oleh Muslim yang bertauliah. Faham. Dan thoracic sticking ni bagi melancarkan lagi. Itu yang kata mempercepat kematian tu, maksudnya melancarkan lagi pendarahan dan darah dapat keluar sempurna, maka cepatlah kematian tersebut. Jadi begitu juga dapat menghindar daripada berlakunya pembekuan pembuluh darah tadi. Kalau sembelihan biasa, kalau tak kena gaya, saluran darah tu membeku sehingga 1 jengkal. Beku tu seolah macam daging. Dia jadi beku keras macam daging. Jadi kita kena buka. Jadi antara beberapa kita melihat kebaikan pada proses tu melancarkan lagi pendarahan. Adakah kalau salah cara sembelih tu pun dia ada terkait dengan daging tersebut, Ustaz? Daging tu mungkin jadi keras ke apa ke, tak ada? Salah sembelih. Okey. Cantik tu. Tadi saya rasa dihuraikan secara terperinci dah oleh doktor. Melalui salah sembelih ni, salah posisi. Kalau kita sembelih terlalu atas sehingga buah halqum terkeluar, patutnya buah halqum ni tertinggal di bahagian atas. Tapi kalau buah halqum ni terkeluar, bermakna ada setakat pengalaman saya melihat lembu yang disembelih melebihi biji halqum ni suka nak mati. Dia lambat. Dia lambat. Jadi C1, C2, C3 tu tak tepat. Dia bila terlalu atas, dia ada satu lagi urat yang betul mensupply darah. Backup dia. Dia ada jalan lain. Okey, baik. Okey, nak kembali kepada Prof untuk soalan seterusnya. Kalau tadi pun kita ada sebut berkenaan dengan stunning kan, peningkan binatang itu sebelum disembelih. Jadi kita pun faham Prof pun baru balik dari luar negara, ya. Ada sedikit perbincangan, ya. Juga berkaitan dengan isu teknologi persembelihan ni. Dan di antara yang selalu dibincangkan bila mana isu berbangkit dalam teknologi sembelihan ni adalah juga pasal stunning tadi. Dan kita nak tanyalah, kenapa nak kena stunning dulu, nak kena peningkan dulu sebelum disembelihkan? Maka boleh je sembelihkan terus. Tetapi kenapa nak stunning dulu, dan haiwan yang seperti apakah contohnya yang perlu diberikan proses stunning ini? Dan kita nak tambah sedikit soalan. Tadi saya ada dengar Prof sebut berkenaan dengan reversible stunning. Reversible stunning. Minta maaf lah. Saya sebut betul, reversible stunning. Jadi kita pun nak tahu apa sebenarnya reversible stunning itu, doktor. Silakan. Okey, terima kasih. Yang pertama kan tentang stunning ni, ada berbagai kaedah stunning. Yang biasa kita dengar lah, yang diguna pakai di industri kan. Gas stunning. Gas stunning ni tidak digunakan di Malaysia, tapi di negara barat diguna. Ya, gas maknanya ayam satu lori tu, dia reverse lori tu.
Satu lori ayam tu semua dia stun serentak. Dia stun macam mana? Dia undur je? Dia undur je. Jadi dalam satu bilik tu dia inject gas carbon dioxide. Ada juga. Tapi tak diguna pakai di Malaysia sebab dia tak praktikal. Yang common tu, yang biasa kita dengar di Malaysia diguna pakai adalah electric stunning. Yang ada takungan air untuk ayam kan, electric stunning. Ada juga electric stunning yang diguna pakai untuk ternakan lembu. Di Malaysia ada satu plant saja, processing plant yang di Malaysia, di Selangor yang guna pakai. Ada juga satu lagi sistem stunning yang guna sistem ketuk ni, mechanical stunning. Yang ini yang banyak isu lah, banyak isu. Sebab dia tak seperti elektrik. Elektrik ni tak digemari oleh beberapa negara yang pengeluar besar daging sebab dia merosakkan daging. Salur darah ni boleh pecah. Tapi kalau yang mechanical ni, isu dia sebab apa tau? Dia directly kita ketuk kepada bahagian tengkorak. Tengkorak haiwan. Ya, biasanya ternakan yang besar lah. Lembu dan kerbau semua kan. Jadi bila ketuk, dia tak dapat tentukan satu pressure yang optimum yang mana boleh strike balance. Maknanya lembu tu pengsan kan, tapi tak mati. Kan? Pingsan tapi tak mati dan boleh macam tadi reversible supaya dia comply dengan halal. Sebab apa? Kalau kata dia terlampau lemah ketukan tu, lembu tak pingsan. Tak jadi apa? Bila tak pingsan, lembu tu boleh merasa kesakitan. Kesakitan daripada mula pisau tu kena bahagian leher sehingga dia nak mati. Kalau dia ambil masa 3 minit mati, 3 minit dah dia rasa sakit. Episod kesakitan. Jadi itu yang saya sebut tadi, nak dapatkan dia punya balance tu. Memang sukar sebab banyak faktor mempengaruhi. Haiwan tu sendiri, tengkorak dia tebal ke, nipis ke, ada pula haiwan yang dah tua kan. Haiwan tua ada masalah kalsium. Ini masalah ingatan. Osteoporosis. Osteoporosis tulang tak kuat. Jadi nampak besar tapi bila kena ketuk, pecah. Bila pecah tengkorak, otak dia pun berdarah. Jadi dia bukan reversible. Jadi itulah yang saya sebut tadi. Reversible ni bukan satu yang mudah. Ya, jadi di peringkat global, kebetulan saya baru ada mesyuarat baru ni di luar negara. Jadi mesyuarat ni kita tengah menggubal chapter 7.5 dia nama. Chapter tu spesifik untuk kita pasal slaughter of animal je. Jadi memang kita bincang sama 3 hari stunning, macam mana stunning kalau yang stunning yang tak reversible tak memeningkan kepala. Tapi bila stunning reversible ni memang satu yang sukar lah. Memang perlukan kajian yang lebih lagi yang menyeluruh. Jadi maknanya bukan saja-sajalah kita buat stunning ni, dia adalah juga untuk memudahkan proses penyembelihan tersebut. Betul. Menggunakan teknologi yang sedia ada. Okey, baik. Jadi memang semakin lama semakin banyak perkara-perkara baru kita dengar pada malam ini berkenaan dengan teknologi penyembelihan halal. Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah bertemu kembali untuk teruskan perbincangan kita pada malam ini, teknologi penyembelihan halal yang cuba kita bawakan pada malam ini. Dan sedar tak sedar sudah berada di penghujung perbincangan kita dan masih lagi kita nak ungkap lagi apa perkara-perkara yang perlu anda tahu, masyarakat perlu tahu dan juga pemain dan setir perlu tahu berkenaan dengan khususnya sembelihan menggunakan teknologi yang sebenar-benarnya supaya tidak ada kesilapan menyebabkan rosak haiwan yang kita nak sembelih tersebut. Baik, okey. Balik pada perbincangan kita. Bila mana kita sebut tentang teknologi ini, sudah pastinya kita ada di rumah penyembelihan, ya. Kita mesti ada yang nak kena pantau ataupun yang nak kena lihat. Jadi ramai masyarakat ini ataupun rumah sembelihan, mereka terlupa nak ambil cakna ataupun nak melihat. Halal checker itu adalah satu insan ataupun satu mereka yang penting di dalam proses untuk adanya teknologi penyembelihan ini. Jadi mungkin saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan pentingnya halal checker untuk teknologi penyembelihan. Silakan. Dalam industri sembelihan yang mendapat persediaan halal ataupun yang baru nak mohon, okey, perhatikan. Di rumah sembelih perlu wujudnya jawatan kuasa halal dalaman yang mana peranan halal supervisor
penyembelih halal checker bagi memastikan sembelihan ini diyakini pertama sekali penyembelih itu sendiri bertauliah, kompeten dan praktisi muslim, seorang muslim yang beramal. Nanti kita ada kaedah pemeriksaan. Kemudian antara critical control point selepas sembelihan itu ialah bleeding time. Bleeding maksudnya sebelum proses seterusnya lapar ataupun buang kulit mesti mati dengan sempurna. Okey. Di workstation tu, di critical control point di sini mesti ada checker yang memastikan sembelihan tadi memenuhi keperluan hukum dari sudut hukum-hukum syarak. Putus semua urat-urat yang wajib dan yang dikehendaki menurut standard dan protokol Malaysia berkaitan dengan sembelihan. Di sinilah pentingnya halal checker bagi memastikan haiwan tadi benar-benar disembelih mengikut hukum syarak. Dan halal checker ni juga mesti bertauliah, mendapat latihan khusus daripada pihak berwajib kalau di Malaysia Jabatan Agama Islam Negeri mulakan tauliah yang mana turut didedahkan bukan saja hukum hakam, malah pengendalian dari sudut kebersihan, dari sudut kita panggil ihsan dan sebagainya. Okey. Dan halal checker juga seorang yang praktisi muslim kita kata. Kalau Fatihah pun tak lepas, kita tak akan kita tak akan tak qualify lah. Faham. Dan kat situ kita boleh melihat dan juga kefahaman dan tanggungjawab berkaitan dengan sembelihan halal. Baik, itu berkenaan dengan halal checker. Dan satu isu juga yang pada hari ini pun tular ataupun ramai juga yang berperkatakan, ini soalan saya nak ajukan kepada Dr. Profesor Awis, yang mana mungkin Irfan pun rasa biasa dengar ada masyarakat yang sebut, dia kata saya tak percaya, dia kata kalau haiwan-haiwan yang disembelih dengan teknologi ni, ayam sembelih banyak-banyak, dia kata tak putus tak tidak urat tu, dia kata tak sah tak tidak tu. Mungkin dia kata juga aku tak percaya, dia kata pakai stunning ni silap-silap stunning mati terus, dia kata disembelih pula dah jadi bangkai dah, dia kata tak percaya dengan teknologi penyembelihan. Jadi mungkin Prof ada satu ayat ataupun kata-kata untuk menepis tanggapan masyarakat seperti ini yang tidak percaya dengan kemudahan teknologi yang ada untuk memudahkan proses penyembelihan haiwan. Silakan. Okey, teknologi ni kita tak dapat elak penggunaan teknologi sebab macam contoh dia industri berkembang kan, industri halal, terutamanya industri poultry lah, ayam. Ayam ni Malaysia antara yang pengguna terbesar tak silap saya nombor 2. Ayam. Nombor 2 di belakang Israel. Hampir 50 kilo. Kita tak sedar. Kita per capita consumption ayam Malaysia hampir 50 kilo ekor ayam, 50 kilogram daging ayam. Setahun kita makan, setiap seorang daripada kita. Seorang? Ya. Itu statistik dah. Tinggi kan? Memang tinggi. Pagi ayam, tengah hari, petang, malam, makan ayam. Jadi kan, teknologi itu perlu. Kalau tak ada teknologi, bayangkan, kalau kita nak sembelih 100,000 ekor ayam, dalam masa, katalah, satu shift bekerja 8 jam. 100,000 ekor ayam tanpa line, tanpa teknologi yang berlangsungan, tradisional, saya ingat, production kau dia akan meningkat. Dia akan translate kepada harga lah. Harga pasaran ayam akan meningkat. Jadi tak baik untuk ekonomi ummah lah terutamanya. Okey, dari segi yang tadi, kepercayaan pengguna, terutamanya pengguna Islam lah. Bila ada teknologi, dah pasti mana-mana teknologi mesti ada ruang untuk kesilapan. Tak ada teknologi yang perfect kan? Tak ada. Komputer pun tak ada yang perfect. Betul. Kan? ICT pun tak perfect. Jadi kan, sebab tu tadi Ustaz ada kongsikan tentang perlunya halal checker. Dan tapi kita ada buat kajian di PM yang kita sarankan pada industri sebenarnya halal checker ni biasanya halal checker seorang aja. Dalam contoh saya bagi dalam kilang proses ayam seorang. Di mana yang terutamanya yang ditempatkan di bahagian selepas ayam kena sembelih, dia nak pastikan ayam tu mati sebelum dia kena celur air panas. Tapi lebih baik kalau kita ada 3 poin halal checker. Yang pertama, ayam yang kita keluarkan daripada bakul sebelum digantung tu, sebelum kena stunning, ayam yang kita pastikan dia hayat mustaqirah, yang masih hidup. Dah kena stunning, kena ada seorang lagi checker nombor 2 pula.
Kerja dia kena monitor, pastikan ayam tu masih hidup. Sebab ada kemungkinan, memang ada kemungkinan ayam akan ada yang mati sebab kena stunning. Ayam yang dah lemah. Kan? Tak boleh tolak, kemungkinan tu ada. Jadi dah selesai yang tu, sembelih. Bila dah confirm stunning, masih hidup, sembelih. Lepas sembelih, checker nombor 3. Pastikan ayam tu dah mati, baru dicelur dalam air panas untuk penceluran. Jadi kalau ada 3 ni, insya-Allah kita boleh kita boleh pastikan, assurance tu lah, kan? Maknanya tidak ada satu loophole pun, tidak ada satu ruang pun. Seekor ayam pun tak boleh terlepas yang tak menepati halal, tidak sah lah. Baik. Itu jawapannya. Yang mana kita nak menepis tanggapan masyarakat di luar sana yang mungkin berkata tak percaya dengan teknologi penyembelihan pada hari ini. Sebenarnya itu pentingnya halal checker sebentar tadi dan juga teknologi. Mungkin ada kesilapan tetapi itu saling-saling menggabungkan di antara satu sama lain keilmuan, kepakaran dan juga teknologi yang semakin berkembang pesat pada hari ini untuk teknologi penyembelihan halal. Itu yang kita bincangkan pada hari ini. Saya serahkan kepada Irfan untuk menutup. Silakan. Baik, terima kasih saudara Azrin. Sudah terang lagi bersuluh sebenarnya teknologi merupakan satu elemen yang sangat penting untuk meningkatkan kuantiti pengeluaran haiwan-haiwan halal yang terdapat di dunia dan juga elemen halal ini perlu dijaga oleh semua sekali supaya selamat dimakan oleh masyarakat Islam bukan sahaja di Malaysia, malah masyarakat dunia di luar sana. Baik, terima kasih diucapkan kepada panel kita kerana berkongsi kepada kita tentang ilmu halal yang patut kita tahu tentang teknologi sebenar halal dan insya-Allah ada sekali jumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.